أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah tuan-tuan, Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran dan ketukuran kita syukur kerana kita masih diberikan kekuatan, kesabaran, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majlis kita ini mendapat keberkatan, perlindungan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, isteri serta keluarga baginda, dan seterusnya kepada guru-guru kita, sekeluarga keluarga kita, sahabat handai kita, orang yang berjasa kepada kita, yang telah mendahului kita. Kepada mereka semua kita lafazkan dengan bacaan Ummul Kitab. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah tuan-tuan, Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan ketentuannya juga dipertemukan, dan semoga ketentuan kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita baru saja memberi kelonggaran sedikit dalam suasana masih lagi COVID-19, yang mana masih lagi yang tidak ada tentu kesudahannya. Dan alhamdulillah pada kami, kita menghormati dan akur dengan penyelarasan oleh berbagai pihak, Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara dalam situasi COVID di negara kita ini, tuan-tuan. Walaupun kita terpaksa membuat keputusan yang mungkin tidak keselesaan kepada masyarakat, khasnya dalam bab-bab kata kita beragama lah. Apa nak takut, ya tak? Tetapi kalau kita tidak berikhtiar, kita tidak mengambil langkah pencegahan, kita, orang kata, penyakit itu tetap boleh datang, tuan-tuan. Ini ikhtiar kita. Cuma dalam keputusan-keputusan yang kita buat, seperti penangguhan hari itu dalam tempoh PKP, kita masih mengekalkan boleh berjemaat. Ada setengah negeri orang kata digantung jemaat, tak boleh kecuali 10-15 orang. Kita masih kekal, dan langkah berikutnya ialah kita melihat dan memantau perkembangan ini dari semasa ke semasa. Hari itu kita tangguhkan untuk 2 minggu, 3 minggu lebih kurang, iaitu dengan jemaat 45 orang. Negeri lain masa tu disyorkan ialah 5 orang. Jadi kita tak naklah ambil risiko 5 orang. Nanti yang fikir imam pengusi. Aku ni bagaimana? Jadi kita minta 45 orang. Itu pun pada waktu tu ramai yang panik, minta kebenaran Jumaat khas. Sampai satu peringkat, contohnya masjid apa yang depan kita ni, Masjid Paya Mengkuang, kan masjid lama satu, masjid baru satu, jarak 50 meter, diselangi oleh kubur. Dia kata, Ustaz, boleh tak kami minta 2 Jumaat? Ustaz, masjid lama 45 orang, masjid baru 45 orang. Saya kata tak kenalah. Kalau agak jauh, saya akan bagi bukan kerana COVID. Dalam tempoh COVID 45 ni, saya kata ramai yang minta, walaupun jarak masjid dengan surau cuma 100-200 meter je.
Saya kata saya akan pertimbangkan sekiranya keperluan Jumaat ini sepanjang tempoh COVID, bukan kerana 45. Jadi saya kata biarlah. Nanti bila dah 200 nanti buka balik nanti nak tutup pula. Memang betul. Rupanya ada yang dibagi, dia kata Ustaz sebenarnya kami ini dekat sangat surau kami. Bila dia tanya jarak tu adalah 200, 300 meter. Bila kita reki selang antara rumah dengan masjid dalam tempoh 200 jarak 300 meter tu berapa rumah agak-agak. Kalau sini mungkin rapat lah kalau taman. Kalau kampung-kampung belah-belah Jasin tu berapa jarak agak-agak rumah? Adalah lebih kurang dalam 10 rumah. Jadi kalau 10 rumah agak-agak siapa yang berhak pergi jiran ke masjid? Dialah orang 10 rumah yang pertama. Janganlah tanya orang lorong yang ke-8 tadi. Dialah jiran yang sepatut berhak untuk didahulukan pergi ke masjid, saya kata. Jadi saya kata kalau jaraknya 200 meter, 300 meter tu saya rasa agak sukar saya nak mempertimbangkan. Kerana apa itu? Kerana 45. Tapi kalau betul keperluan, memang ada keperluan Jumaat, kita akan berikan kebenaran Jumaat bagi surau-surau ataupun orang kata hatta kalau ada keperluan dewan-dewan yang boleh dijaga, kita akan berikan kebenaran khas Jumaat. Dan kebenaran bukan kerana 2 minggu, kita akan bagi sepanjang tempoh COVID ini berakhir. Kalau kata ditakdirkan COVID ini dah masuk tahun kedua, ada 5 tahun lagi, rasa ada keperluan tak tuan-tuan? Ada keperluan. Jadi saya rasa saya dah bagi kebenaran lebih kurang ada 135 buah surau bagi diberikan Jumaat khas dalam tempoh COVID. Mungkin Qaryah ini ada kan? Ada 1-2 taman yang saya rasa saya bagi. Kurang-kurangnya kita risau bukan apa? Masyarakat dah jadi orang kata tak kisah pasal Jumaat. Ini yang kita risau. Yang pertama, dia menguzurkan diri dia sebelum uzur. Dia sihat. Ini COVID lah. Apa mengena COVID dengan Jumaat kan? Kalau kita sihat. Yang tidak dibenarkan ke masjid ialah mereka yang ada risiko tinggi. Kencing manis lah, hapus semua, batuk, bersin. Itu jangan datang masjid. Ada keharusan kita haruskan. Tapi kefarduan zuhur tetap. Yang kedua, orang kata dia ni kanak-kanak. Itu yang kita rasa. Yang rasa dirinya sakit ataupun sihat, datanglah. Jadi kita tengok ramai masyarakat kita hari ini menguzurkan dirinya sebelum uzur. Ini yang kita bimbang. Yang kedua, wa na'udzubillah, yang kita takut meringan-ringankan Jumaat. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan Allah akan mentarik kerahmatannya, kekuatan keimanan bila orang tadi meninggalkan Jumaat kerana meringan-ringankan. Ramai orang kita tuan-tuan hari ni dah tak kisah balik. Kita dah balik macam tahun 70-an. Nanti buka balik Jumaat, nanti nak datang sekarang ni nak minta maaf saya kata masjid Qaryah ni berapa ratus boleh muat sebenarnya? Ada 400, 600 orang. Kalau Jumaat sekarang 600. Sebelum COVID itu berapa ribu? Berapa? Hampir 2,000. Hampir 2,000. Sekarang yang hadir ialah baru 1/4. Yang hadir baru 1/4 dengan ruang yang ada penjarakan sosial. Lepas tu katalah 2 surau kita benarkan di hadapan sana. Taman A, Taman B, Taman C adalah 2 surau. Satu surau tadi boleh tampung lebih kurang dalam 150 atau 120. Baru 300 orang. Baru berapa? 600 campur 350 kata 400. Baru 1,000. Yang sebelum ni jamaah ini ada 2,000. Mana hilang lagi 1,000 tu? Missing in action. Kat mana dia hilang? Yang ini kita kena cari. Yang ini kita kena tadi tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita berdoa dalam tempoh-tempoh ini. Jadi jangan kita meringan-ringankan Jumaat. Jangan kita menguzurkan diri kita. Malah berebutlah. Dalam konteks Jumaat, fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kita untuk memperingati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam tempoh COVID ini insya-Allah kita dah putusan mesyuarat jalan kuasa fatwa. Insya-Allah kita putuskan iaitu kita akan mengambil vaksin. Kita akan mengambil vaksin.
Hari ini dalam masyarakat kita terkeluar pula sebahagian masyarakat yang dipanggil anti-vaksin. Tak nak langsung ambil vaksin. Kenapa nak ambil vaksin? Vaksin ni agenda WHO, Yahudi punya agenda, macam-macam dia kata. Sampai satu peringkat, bukan kerana COVID, vaksin anak yang dilahirkan pun, sepatutnya kanak-kanak yang lahir dulu kan ada mengena apa ni, BCG, untuk cegah kolera, untuk cegah apa ni, demam malaria dan sebagainya, nak polio dan sebagainya. Masih ada orang yang mengatakan vaksin ni agenda. Lepas tu bila dia kata saya nak pergi haji dengan umrah pun saya tak nak ambil, ini influenza apa semua. Ini semua ada elemen-elemen yang dirancang oleh Yahudi. Ada elemen yang tak sihat. Vaksin ni ada kandungan-kandungan yang meragukan. Dalam kita lihat ini ada. Dan dalam COVID-19 ni pun ada yang mengatakan kenapa kita nak ambil? Tak payah, kita cukup dengan makanan-makanan sunnah, madu, kacang apa semua ni. Ialah kalau kita ada antibody yang kuat, tak apa kerana kita mempunyai tadi. Tapi kalau kita ni berisiko tinggi, macam-macam ada, genetik ada yang kita warisi daripada mak ayah kita, faktornya tadi, dan kita akan terdedah kepada tadi. Dan kita telah putuskan insya-Allah tuan-tuan, dan kita akan endorse, iaitu harus kita mengambil vaksin COVID-19 yang akan dibawa nanti. Dan ini memang kita minta kepada masyarakat. Kita jangka vaksin dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan akan sampai berperingkat-peringkat, dan sampai satu peringkat kita akan menjangkakan vaksin ini akan cover lebih kurang 75% daripada keperluan masyarakat kita. Kerana ada sebahagian tak perlu ambil vaksin. Kanak-kanak yang umur 18 dan mereka yang mungkin dalam berisiko, umpamanya dia ada allergic, kena vaksin, kena injek kan, lagi dia punya sembab datang apa semua, dia tak perlu. Jadi dalam hal ini ada jangka, kita telah memutuskan iaitu harus untuk mengambil vaksin COVID-19 ini. Dalam konteks harus, berarti boleh ambil. Tetapi dalam Islam, bila dikata harus, dia akan ada perubahan hukum. Jangan kata harus saja nak ambil, tak apa, tak ambil pun tak apa. Bagi ambil tak apa, tak ambil tak apa, orang yang sihat. Tapi bila datang dia itu adalah pengidap COVID, jawabnya hukum ni jadi apa? Wajib. Dia adalah pengidap dah dijangkiti COVID-19. Hukumnya pada orang tadi, dia telah menjadi wajib ambil. Wajib ambil. Bila wajib ambil pula, tadi jadi wajib. Yang kedua, dia jadi haram ambil. Ada pula haram. Bila harus, dalam fiqh ni, bila kata harus, ada ketika harus dia akan berubah menjadi wajib. Umpamanya saya nak bagi contoh, kahwin, apa hukumnya dalam Islam? Hukum asalnya wajib ke sunat? Harus. Sebenarnya jangan kata wajib kahwin ni hukumnya tu, hukumnya harus. Maksudnya nak kahwin boleh. Kalau orang tak kahwin, jangan kita kutuk dia, kau ni berdosa tu tak kahwin. Tidak. Tak kahwin tu harus je. Nak kahwin pun dia boleh, nak nikah pun dia boleh, tak nikah pun tak apa. Tetapi bila dia tidak dapat mengawal nafsunya, orang kata tengok apa semua dah terasa nak kahwin, tengok perempuan sana diusik, sini diusik, jawabnya ketika tu apa? Wajib kahwin. Kalau tak dikahwinkan, berzina nanti. Pada ketika itu wajib kahwin. Walaupun kahwin asalnya harus saja. Yang kedua, haram kahwin. Dah berubah pula daripada harus kahwin, dia jadi haram kahwin. Tak ada kemampuan, ada penyakit HIV, niatnya jahat, ya tak? Pada orang ini dia jadi haram kahwin. Kalau kahwin tak boleh. Perangai macam hantu katakanlah. Jawabnya orang ni haram dikahwinkan.
Niat dah tak betul dah. Aku dapat duit dia, aku kitai cukup-cukup. Niat dah tak betul. Aku dapat nanti isteri aku, alah, siap malam isteri aku, siang aku perdagangkan dia. Wa na'udzubillah. Niat dah tak betul. Maka pada orang ini haram kahwin. Yang seorang lagi tu sunat dia kahwin. Cantik ada, duit ada, handsome ada, pangkat ada. Dia nak kahwin boleh, tak kahwin pun tak apa. Jawabnya sunat dia kahwin kerana ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seorang lagi tadi makruh dia kahwin. Macam mana pula kahwin boleh jadi makruh? Dia handsome, dia cantik, dia ada duit, tapi jenis spesies lembut, sotong. Jenis spesies apa? Spesies yang ada sekarang ni. Orang ni nak kahwin boleh, tak kahwin pun tak apa. Kata isteri, tak apa, lembut-lembut dia, duit dia banyak. Tapi kalau perempuan tu kata, tak apa, lembut dia tak apa, saya bukan nak dia punya tu, yang itu saya boleh cari lain. Macam boleh? Pada perempuan tu haram pula. Pada lelaki ni, jawabnya, dia boleh bagi kasih sayang, dia boleh bagi belayan, dia boleh bagi, yang tak boleh bagi seksual. Kerana dia tak ada kemampuan. Ada masalah seksual katakanlah. Tapi duit, minta 1,000 bagi 2,000, macam tak? Duit cukup, tak apa. Saya bukan nak kahwin dengan dia kerana seksual. Cukup dia jaga saya ada suami, dia apa semua, okey. Yang ini kahwin pun tak apa, hukumnya kalau boleh jaga tadi, dia jadi makruh saja. Kerana ada elemen yang tidak dapat dia tunaikan hak dia sebagai suami. Kenapa? Sebagai sebahagian daripada keperluan perkahwinan tadi ialah seksual, kerana ada penyakit yang dilalui. Tapi si isteri redha. Si isteri dapat kata, tak apa, saya yang penting ada lelaki yang bergelar suami, walaupun spesiesnya lembut. Walaupun spesiesnya tadi. Padanya ada sebahagian tadi. Jawab perkahwinan orang itu hukumnya makruh. Jadi kita telah putuskan, insya-Allah penggunaan COVID-19 ini vaksinnya akan kita gunakan dan akan datang secara berperingkat-peringkat, tuan-tuan. Dan kita jangkakan bahawa vaksin COVID-19 ini akan dimula dibahagikan pada masyarakat kita sampai menjelang Ramadan. Sampai menjelang Ramadan. Maka keluar dah satu soalan, apa hukum ambil vaksin pada bulan Ramadan? Boleh tak boleh? Ambil injection pada bulan Ramadan untuk COVID. Kita pun telah putuskan bahawa suntikan vaksin ni nanti kalau berjalan pada bulan Ramadan, dia tidak membatalkan puasa kita. Seperti mana keputusan fatwa yang asal, iaitu segala bentuk suntikan yang tidak melalui rongga mulut, seperti suntikan, ambil apa-apalah, vaksin apa, injection apa, demam apa semua, injek melalui sini. Ataupun tetesan obat aimo untuk masuk kat mata. Kan tak? Masuk sakit mata, masuk. Kita telah putuskan bahawa obat-obat ini yang masuk ke badan manusia untuk tujuan perubatan, satu, bukan sifatnya makanan dan mengenyangkan, bukan daripada rongga mulut yang asal, maka vaksin tadi tidak membatalkan puasa kita. Ini keputusan yang telah kita buat bahawa vaksin COVID-19 ini dia akan disuntik di badan kita, di lengan kita, jadi tidak membatalkan puasa. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita doa kalau andai hubungan diplomatik Malaysia dengan kerajaan Saudi, insya-Allah saya dimaklumkan menteri akan pergi ke Saudi berbincang tentang urusan haji pada tahun ini dalam tempoh terdekat ini. Itu dimaklumkan, kalaulah dibuka ruang, katakanlah Malaysia dibenarkan 5,000 pergi jamaah pergi haji, agak-agak nak pergi tidak tuan-tuan? Itu terserah pada tuan punya badan. Tapi dijangka kita cuba nak meminta kerajaan Saudi, iaitu kebenaran. Hari tahun lepas
langsung tak ada. Tahun ni kita cuba minta, terserahlah kepada siapa yang ditawarkan atau siapa yang mendapat tawaran, buatlah keputusan nak pergi atau tak nak pergi. Tapi banyak benda-benda lain yang harus difikirkan oleh pihak antara dua kerajaan, mana-mana negara dengan kerajaan Saudi. Satu ialah elemen-elemen keselamatan, iaitu mungkin haji pada tahun-tahun yang mendatang, beberapa tahun ini tidak sama seperti haji yang kita pergi sebelum-sebelum ini. Kalau haji sebelum ini boleh berhimpun sampai 3 juta, 2 juta, tetapi haji tahun ini mungkin 50,000, 100,000, gitu sahajalah. Dengan kawalan yang mungkin ketat dari sudut aspek keselamatan dan perubatan. Kalau dulu kita boleh duduk dalam sebilik 8 orang, kali ini mungkin sebilik seorang atau 2 orang. Yang 2 orang tu pun suami isteri. Ataupun tadi. Dan prosesnya mungkin dulu kita pergi haji boleh buat umrah 8 kali, 7 kali dalam tempoh 40 hari. Kali ini mungkin pergi haji sekali umrah, sekali haji, sekali tawaf wida. Mungkin 2-3 sesi sahaja yang dibenarkan untuk tadi pagi. Kita tak tahu peraturan-peraturan. Dan satu lagi yang mungkin menjadi kekangan ialah dulu kita pergi haji dengan harga 10,000, 11,000. Mungkin selepas ini kita pergi haji dengan harga 20,000. Jadi siapa-siapa yang mendaftar atas nama muassasah haji kerana pendaftaran sebelum ini mungkin 10,000 lebih kurang, nasihat saya tambahkan duit lagi. Kerana kemungkinan tawaran haji nanti akan meningkat kosnya dari sudut kesan-kesan COVID-19 ini dalam beberapa ketika. Kalau dulu kita naik kapal terbang mungkin 350 orang santak, kemungkinan selepas ini nak pergi ke Saudi penerbangan dah tinggal 150 orang atau 80 orang je dalam satu penerbangan. Artinya kita duduk macam bisnes lah. 1-2 seat seorang je. Itu kemungkinan. Tetapi kos akan tetap sama. Kos akan tetap, bukan sama, maksudnya akan terkesan. Kita duduk 3 seat, kita duduk 1 seat, tapi kosong 2 seat. Ibarat 2 seat lagi tadi kita kena beli juga. Inilah dari sudut kemungkinan pihak-pihak akan mengatur, melihat. Dan kita doa kalau andai diberikan kepada kita kebenaran untuk memberikan pelaksanaan pelaksanaan haji dan umrah, maka kita akan laksanakan insya-Allah tuan-tuan, dan dimaklumkan pada minggu ni atau minggu hadapan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan menghadap ataupun berjumpa dengan kedutaan kerajaan Saudi dalam urusan haji dan umrah. Dan kita menjangkakan dengan keadaan musim haji yang tidak lagi menentu kerana Covid ini, artinya kebolehan untuk pergi pada masa-masa mendatang makin panjanglah menunggunya. Minta maaf tuan-tuan, tahun lepas tak pergi 30,000. Tahun ni katalah lepas 50,000, sepatut pergi 30,000. Dah berapa orang dah tak dapat pergi? Dah 50,000. Tahun depan tak lepas lagi. Jawabnya, kebolehan untuk pergi makin sukar. Mungkin sukar. Jadi insya-Allah doa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita kembali seperti asal, tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah kita melihat kepada kehidupan kita ini, iaitu namanya kehidupan berkeluarga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih di kalangan perawi-perawi hadis dan ashabul hadis semua, tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berhenti-henti Jibril memberi wasiat kepada aku supaya berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku menyangka seolah-olah Jibril mengajar aku atau mengingatkan aku dengan wasiat-wasiat atau ingatan-ingatan yang tak putus tadi, seakan-akan Jibril mengatakan jiran ini mewarisi. Nak gambarkan iaitu bersungguh-sungguh
Jibril berpesan kepada Nabi iaitu supaya menjaga hak-hak jiran. Nak beritahu tuan-tuan, ini adalah kehidupan realiti kita. Kehidupan yang semasa, iaitu kita tidak boleh hidup tanpa jiran. Dan Islam amat menekankan dalam konteks kejiranan. Dalam satu kata-kata hukama dalam bab jiran. Apa kata-kata? Ini bukan hadis tuan-tuan. Dia kata kata-kata orang punya, kata-kata hukama ni kata-kata orang bijak pandai. Dia kata ajar qabla dar. Kita nak beli rumah, tengok lokasi dulu ke tengok mana? Kata ulama tadi, dia kata kalau nak beli rumah, tengok jiran dulu sebelum tengok rumah. Tengok, ada orang dia tengok, alamak rumah aku sebelah masjid lah, tak jadilah. Jadi ada orang kadang-kadang dia beli rumah, dia tengok jarak dengan masjid berapa. Alhamdulillah, rumah aku dengan masjid 200 meter je. Ini aku sihat. Jadi memang dia beli masjid, dia beli rumah tu, niat dia apa? Nak cari dengan kemudahan yang dekat. Dia kata kalau boleh biarlah aku berjiran dengan masjid. Yang seorang pula tadi beli rumah, alamak masjid ni dekat sangat, tak boleh, nanti azan pun ganggu aku, baik aku cari yang jauh-jauh. Ada yang setengah tu, baik aku berjiran dengan orang Cina. Senang, aku buat apa pun orang tak kisah. Kan jiran orang Melayu ni, orang Islam kan macam-macam kenduri, kenara lah, itu ini, sakit, pening. Ada orang macam tu tuan-tuan, dia buat keputusan. Tapi kata hukama tadi, dalam konteks berjiran, sampai kata hukama, kalau nak beli rumah, tengok jiran dulu. Tengok jiran. Alhamdulillah, jiran Melayu, jiran Cina, jiran India, jiran Melayu sebelah sini ramai. Tengok, jadi kita pun rasa. Kenapa? Dengan jiran kita akan rasa satu, kita akan rasa keselesaan untuk kehidupan kita seharian. Yang kedua, kita akan rasa keselamatan. Kenapa keselamatan? Kerana jiran yang boleh dipercayai. Dan dalam hadis Nabi SAW ini menggambarkan kepada kita, iaitu Nabi SAW diberikan wasiat supaya berbuat baik kepada jiran oleh Jibril alaihissalam, seakan-akan wasiat dan pesanan Jibril kepada Nabi SAW tadi seakan-akan Nabi mengasakan bahawa jiran ini sifatnya boleh mewarisi harta pusaka, dah jadi macam darah daging. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjaga kehidupan kita bermasyarakat, hidup berkeluarga, hidup berjiran tetangga. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah, kata Allah. Sembahlah Allah. Beribadatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tuan-tuan, dalam cerita sembah Allah, jangan kita syirik, jangan kita sesat, jangan kita mensyirik, menduakan Allah, menyelewengkan. Dalam tempoh ini macam-macam pelik. Dulu bila cerita ajaran sesat, cikgu dia lelaki. Sekarang ajaran sesat, cikgu dia perempuan pula. Yang terbaru ni tuan-tuan, namanya Ibu Yati. Ibu Yati. Orangnya masih muda, umur 79 tahun dilahirkan. Berapa umur? 40 baru. 40. Asal orang Kelantan, ada nombor IC. Dah pula menyelewengkan. Dia kata Islam yang kita dapat ni Islam Melayu, Islam Arab sesat. Yang lebih dulu dapat Islam ialah orang Melayu. Orang Arab dapat Islam baru 1400 tahun. Melayu dah dapat Islam, dia kata dah lebih 3000 tahun. Kerana alam Melayu dah bertapak, dia kata. Dan ajarannya pula telah mengatakan, iaitu dia antaranya elemen-elemennya lah menghina Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Ayat dia main, dia kata Allah Muhammad pun main nombor ekor.
Allah pun main nombor ekor, main judi. Terkejut bila dengan Tuhan, dengan Nabi Arab ni. Maksudnya dalam ayat mempersenda penulisannya tadi. Dia penulisnya mensenda, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh nombor, boleh ekor. Bila dia sesat, kenapa dia sebut Allah Muhammad? Ceritanya dia jawab pula. Dia kata tak ada. Dia kata sebenarnya ada orang datang minta dengan dia, namanya Muhammad. Ya, Muhammad ramai atas dunia ni, tapi tak sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kita Muhammad, kita tidak maksum. Tapi jangan kaitkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya maksum tadi sebagai bahan gurauan, sebagai bahan persendaan, sebagai bahan penghinaan. Kerana itu Nabi. Kalau nak marah kita, nama Muhammad yang ada kat sini, marahlah. Ini Muhammad ni main judi, Muhammad ni main ekor, Muhammad ni minum arak, Muhammad ni tak semayang. Tak apa, ini Muhammad yang tidak maksum. Tapi bila Muhammad dia rujuk kepada Muhammad Nabi, Allah itu Tuhan, ini sudah mempersendakan. Itu elemen yang dimasuk dalam Facebook. Dia kata, Nabi Allah pun main nombor, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam main nombor, menghina ayat Quran, iaitu dia kata kiblat orang Islam, dia kata bukan di Mekah, kiblat orang Islam dekat Jordan. Dia kisahnya lah, lepas tu penghantaran. Dia membaca melalui pembacaan liar, menghina ayat Quran, tidak perlu salat, yang kita sembahyang ni bukan sembahyang Tuhan ni, kita sembahyang itu ada kalimah syahadah dia sendiri. Wa na'uzubillah. Orang perempuan aja. Na'uzubillah tuan-tuan. Ini dalam konteks kita hari ini, wa'budullah wa la tusyriku. Sembahlah Allah, jangan kamu syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang mengambil tindakan. So far benda ni berlaku di Selangor, bertapak di Selangor. InsyaAllah dalam tempoh terdekat dia dah dipanggil untuk siasat. Pertama, dalam bab isu akidah, kita bukan menghukum dahulu, kita ambil keterangan. Yang kedua, meminta dia bertaubat dahulu. Ini dalam proses taubat, proses untuk pulihkan balik, untuk melihat. Dan beberapa pengikutnya telah mengakui bahawa dia tersesat. Tetapi walau bagaimanapun, dia masih mengatakan dia betul, dia masih mengatakan dia apa semua. Dan latar belakang pendidikannya memang orang yang orang kata cuba mencari sesuatu dalam mengisi kekosongan jiwa, tapi terbabas dengan bacaan-bacaan liar, bacaan-bacaan logik dan sebagainya, tanpa melihat kepada hukum ataupun dasar-dasar yang mantap di dalam Islam. Ini yang berlaku tuan-tuan. Jadi dalam konteks kita hari ini, orang kata COVID tu, bila tengok 2 bulan dalam 2 bulan ni, 2 elemen. Yang satu lagi profesor ni tuan-tuan, dia ada 2 PhD, 3 master, bekas pensyarah, bekas orang politik. Dia membuat ajaran namanya Asmaul Husna. Dia nak tubuhkan universiti, nama universiti ni Universiti Asmaul Husna. Rektor dan chancellornya siapa kakak? Chancellornya siapa kakak? Chancellornya Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kata. Dan kebetulan tuan-tuan 2017 dia nak berkunjung dengan saya, nak berbincang lah. Dia nak buat penubuhan Universiti Asmaul Husna. Saya tak sangka benda ini dibawanya. Saya tak nak terima. Saya kata pelik pula. Universiti Asmaul Husna. Saya kata universiti mana ni? Ranking yang keberapa? Fokus dia apa? Saya kata fakulti apa? Dia kata tak ada. Dialah dekan, dialah pengarah universiti sekarang. Tapi dia punya chancellor dia Allah Subhanahu wa taala. Saya kata dah pelik dah ni. Rupanya dia pergi kunjung mufti wilayah, mufti Negeri Sembilan, dia bagi taklimat. Saya daripada awal saya tolak dah. Saya kata saya tak nak jumpa buat sementara kerana saya dah nampak macam meragukan. Kalau saya jumpa berarti macam saya mengiktiraf. Dan memang gambar, bila dia ambil gambar tu, dia kata dia dapat pengiktirafan. Bila dia kunjung hormat tu, dia kata, ni saya pergi mufti Negeri Sembilan, saya pergi mufti wilayah, saya pergi mufti Pahang. Tapi kita dah nampak, saya rasa saya dah terbabas. Saya kata tak apa, kita pantau dulu. Tapi bila tengok memang ada kepelikan. Kumpul maklumat, rupanya dia telah dengan pembacaan, dengan falsafah dia sendiri, sampai satu peringkat
tidak perlu Nabi, tidak perlu hadis, cukup Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan sembahyang bukan sembahyang seperti dua ni. Kita cukup mengingati Allah. Sembahyang ini konsepnya ingat Allah. Duduk ni artinya sembahyang. Macam duduknya kita. Kenapa? Ingat Allah, sebut nama Allah, sembahyanglah tu. Wallahu a'lam tuan Saya kata profesor tuan tapi alhamdulillah bila kita panggil ada, dan alhamdulillah kerjasama keluarga, rakan-rakan amat kuat. Dia orang akademik dan boleh mudah dipulihkan, dan dia pun bertindak atas dasar dia tetap mengata di Islam, cuma tersakiti ini tadi. Dan Islam lebih awal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah tuan-tuan dua-duanya wataknya perempuan. Dalam tempoh Covid ni keluar 2-3 tadi, dan insya-Allah dua-dua ini kita akan haramkan, kita akan fatwakan, kita akan pastikan masyarakat kita tidak orang kata terjebak. Orang muda, khususnya orang muda, dia cari orang muda tuan-tuan yang baca melalui media, yang membaca buku-buku yang pelik-pelik ni apa semua, ini dia akan mudah terpengaruh. Wallahu a'lam. Yang terbaru dalam elemen syirik ataupun benda-benda khurafat, 2 minggu lepas siapa yang kena pergi Pulau Besar apa semua, ada 2-3 kubur, dan saya pun dah buat keputusan lah, Jawatankuasa Fatwa, saya kata kita buktikan wujud ataupun tidak wujud. Tahun lepas kita tengok masyarakat kita, orang India apa semua, bila pergi Pulau Besar dia cari apa? Perigi nenek kebayan dengan kubur nenek kebayan. Pergi nenek kebayan tu kak, dah macam sikit air simen lumpur. Tapi dia seluk-seluk dapat cincin, seluk-seluk dapat 50 sen, seluk-seluk. Saya kata memanglah seluk dapat cincin, ada orang tambahkan cincin dalam tu kan. Bila cincin dapat tu, cincin tu harga dekat 1,000, 2,000 dia orang jual tu. Padahal cincin tu harga RM50, RM30 je orang tu campak. Nak dapat cincin tu, kau punya ong ni boleh jual 1,000 dia kata. Akhirnya kita tutup dah setahun lebih dah kita tutup, musnahkan perigi yang dikatakan nenek kebayan. Kita pun tak tahu nenek kebayan kan cerita mistik orang Melayu, mitos orang Melayu kan, nenek kebayan. Kat Pulau Besar ada nenek kebayan itu. Tak tahu siapa. Lepas tu kita gali kubur nenek kebayan. Dia kata ni kubur nenek kebayan. Kata kalau betul kubur, kita tahu siapa nama nenek kebayan ni. Tak dapat pula buktikan. Tak apalah. Tak dapat buktikan siapa nama, bukti kematian, bila dia apa semua. Kita putuskan dalam Jawatankuasa Fatwa, kita gali kubur tersebut. Dari mana dia dakwa, daripada kandainya, daripada tiang situ sampai dekat meja ni, 30 kaki, tak apa, kita gali. Cari bukti, kalau ada bukti-bukti tulang belulang ke, bekas tanah hitam ke dan sebagainya, tanda mayat. Bodoh kita ni tuan-tuan, buat kerja bodoh. Sepatutnya mayat orang Melayu paling tinggi 6 kaki, 7 kaki kan. Ini dekat 20 kaki kali ni, 30 kaki. Nak cari ruang A sampai ruang B, ada tidak tanda mayat itu wujud? Tak ada satu tuan-tuan. Dan 2 minggu lepas kita buat lagi penggalian dan kita putuskan, kita buat kajian dahulu siapa yang dikatakan makam Tok Janggut, dan satu lagi makam Tok Putih. Bila tengok Tok Putih, Tok Janggut ni siapa sebenarnya? Bila orang kita mesti ada nama, mesti ada rekod kematian. Dia kata meninggal tahun 40-an lah apa semua. Kalau itu mesti ada keluarga, mesti ada saksi lah. Jadi tak ada. Saya kata tak apalah kalau tak ada siapa pihak yang mendakwa waris, dan buktikan bukti kematian, dia saksi, dia hadir pada hari kemuliaan, walaupun cerita tu cerita-cerita, tapi kita gali. Kita gali semula tuan-tuan. Bila gali semula, mula kita jumpa tanah hitam, macam pasir hitam lah, biasa pantai kan, pasir hitam. Lepas tu lapis yang kedua kita jumpa pasir macam kelabu sikit, dah mula bersih sikit lah. Lapis yang ketiga kita jumpa pasir dah macam pasir laut, memang kuning dah. Tak ada satu pun. Kita gali bukan 5 kaki lagi dah. Kita dah gali hampir 6 kaki. Maksudnya adat biasa kubur berapa? 5 kaki. Kita gali 6 kaki. Hampir yang penggali kata ustaz, ni paling dalam kami gali ni. Dan yang paling panjang kami gali ni. Bukan 6 kaki panjang aja. Kita gali sampai 5 kaki.
tuan. Nak tengok ada bukti ataupun tidak mayat, tulang atau bekas mayat, tanda-tanda mayat. Tak ada, tuan. Yang kita banyak jumpa agak-agak apa, tuan? Surat cinta, surat mohon apa, projek, surat santau rumah tangga orang, putuskan hubungan, carikan jodoh, nak macam-macam lah, tuan-tuan. Gambau, yang ini, tuan-tuan, sebakul kita tengok, dia kita dapat ini surat-suratnya. Yang masing-masing tanam hajat, letak kat dalam surat ni, kat kubur ni, hajatnya ada satu tu, sejak kebelakangan ni projek dia banyak, minta JKR, orang kata bagi projek. Setiap ada nama tu. Dia minta hajat supaya JKR sejak kebelakangan ni dia punya projek banyak kena sangkut-sangkut. Sampai minta projek ada. Saya kata nasib baik tak jumpa orang politik minta jadi calon dekat pilihan raya kan. Ataupun nak kahwin ke apa. Wallahualam. Secekak. Ini kita berdepan dengan elemen dan saya kata alhamdulillah pada pihak-pihak yang tak puas hati saya terjumpa, saya sendiri ada rakaman polis, ada video apa semua, kita gali semula kubur-kubur itu yang didakwa dakwi sebenarnya tidak wujud. Ini yang sebenarnya kita minta apa? Saya buat keberkatan dalam hadis pun saya dah kata nak hilangkan di Pulau Besar itu. Dalam tempoh 2 tahun, 3 tahun lepas, kita ketatkan. Kenapa? Yang sekarang ini bukan kata orang Melayu pula kata Pulau Besar tu keramat. Orang India pun dah kata bahawa dia punya dewa pun turun kat situ. Pun dah kata dewa dekat situ tu. Wah, saya kata kalau India dah masuk ni lagi susah. Memang betul tuan-tuan, dia masuk dengan cat, dengan kunit, dengan apa semua. Dia kata ini batu, ini. Dia kata Dewa Siva turun kat sini. Masa dia nak pergi dunia alam Melayu ni, dia kata. Sudah, kata kalau India dah masuk, dia akan jadi tokong, dia akan jadi kuil. Saya kata jawabnya, benteras awan. Cakap dengan pihak keselamatan, kalau perlu kita ambil granite, pecahkan dia ni batu-batu besar ni daripada dia orang sembah, dia orang puja, dia orang letak, dia orang ketuk, dia orang pinggir, lebih baik kita musnahkan. Dan kebetulan COVID dalam tempoh ni ruang yang ada bila kata tadi kita lupuskan semua, orang tak boleh masuk. Tadi bukan sekarang ni, hanya orang Melayu dah pecah. Ini ialah Tuhan Dewa Dewi je. Ni orang India tuan wallahu alam. Ceritanya ayat ini wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu mensyirikkan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada keluarga kamu, wa bizil qurba, dan juga kaum kerabat kamu, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jarizil qurba wal jarizil junubi. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbuat baik kepada siapa? Wal jarizil qurba, iaitu jiran tetangga kamu yang dekat. Kita ada jiran dekat. Wal jaril junubi wasahibil bil jambi, dan kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jiran tetangga kamu yang jauh. Kita ada jiran dekat, kita ada jiran jauh. Jiran dekat kita siapa? Ni. Sebelah kiri rumah kita, sebelah kanan rumah kita, sebelah satu rumah yang dipanggil wajaril jambi. Maksudnya jaril jambi yang dekat. Wal jaril junubi yang jauh sikit, sekampung, sebelah kampung, itu jiran juga. Habis-habis negara jiran kita. Kan negara jiran kita. Singapura negara apa? Negara jiran kita. Indonesia negara jiran kita. Jiran lah, berjiran pada negara. Tetapi kalau berjiran kepada individu kita, siapa? Dan Nabi mengingatkan kepada kita, dia mengatakan, jangan kamu sakiti jiran-jiran kamu. Sakiti jiran ni macam mana kak? Pukul dia ke? Gaduh dengan dia ke? Macam-macam hari ni tuan-tuan. Hari ni sistem kita rosak dalam masyarakat kerana kejiranan. Jiran yang sihat
ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jiran. Maka muliakanlah jiran-jiran kamu. Muliakan, berikan penghormatan, berikan pertolongan, bermuasyarah dengan baik, hidup berjiran tetangga, saling kenal mengenali, saling bantu membantu. Hari ini kita tengok jiran kita dah mula longgar. Banyak aspek lah. Saya rasa perkara-perkara yang melibatkan kejiranan. Tetapi Nabi mengingatkan kepada kita, jiran ini ada hak. Contoh kata Nabi SAW, dalam keadaan COVID ini, tidak sempurna iman seorang tadi kalau dia tidur lena dengan kenyang. Kita tidur lena dengan kenyang, semalam makan macam-macam, ikan bakar, daging salai, apa semua kan, masak lemak, apa semua, KFC, McDonald, sedangkan jirannya tidur dengan kelaparan. Jawabnya kata Nabi, tak sempurna, tak cukup baik orang tu. Kalau nak baik, apa yang kita makan, dalam satu hadis Nabi SAW, kalau nak berbuat hidup berjiran tetangga pula, kalau nak masak, kalau kata masakan kita tu apa dia, jenis masakannya mengedas ke? Tak, bila ditumis tu, 3 rumah seberang, dia punya asap dia punya aromanya. Jawabnya apa? Jangan biarkan jiran kita terbau masakan kita. Kalaupun tak boleh bagi dagingnya tadi, lebihkanlah kuahnya. Tak? Lebihkanlah gulainya. Supaya apa? Bila kita masak tadi. Kalau kita membeli, katakanlah adab kita, beli apa tuan-tuan? Beli durian. Durian kalau makan sekarang musangking sekilo RM40 tuan-tuan. Tak? Kita pun beli 2 biji, tayang kat depan anak jiran kita. Agak-agak macam kurang adabnya. Kalau dah rasa beli durian tu kecil, jawabnya ambil sampul suap khabar buruk tu, masuk beg plastik, sorok kan. Kenapa? Jangan tayangkan depan jiran kita. Depan jiran kita ni memanglah kita baru dapat gaji. Yang jiran kita kena baru berhenti kerja ke tak? Anak ada 6 orang, kiok-miok dengar bau durian, bau durian bah. Kita pun terdengar juga. Nak bagikan burak muka rangking ni ada 4 ulas saja ke tak? Kan bagi je kan, kita tinggal apa? Katakanlah, jawabnya beringatlah, hidup berjiran, jangan tadi. Mungkin tak sakit hati, tak ada kena-mengena, tak kisah pun. Tapi hati jiran tadi macam, anak jiran tadi macam. Jadi tuan-tuan tekilan dia, alah orang sebelah tu makan durian aja, kita bau durian. Ini tuan-tuan ni, hidup berjiran. Nabi SAW mengingatkan kita kena menjaga hak-hak jiran kita. Dalam bab jiran ini kata Nabi SAW, kita ada 3 jenis hak jiran. Satu, jiran tadi kita diikat kerana ada hubungan nasab. Nabi kata jiran kita tadi ialah nasab kita. Maka pada jiran tadi dia ada kata Nabi, ada jiran yang ada 3 hak. Ada jiran yang ada 1 hak. Ada jiran yang ada 2 hak. Siapakah jiran yang ada 3 hak? Okey, yang pertama, dia adalah jiran kita kerana jiran. 1 hak. Yang kedua, dia jiran kita kerana seagama dengan kita. Kita ada hak sebagai Muslim, saudara Muslim kita. Dan yang ketiga, kita ada hak jiran kerana dia adalah saudara kita. Maksudnya, hak jiran tadi dia ada 3, kena tunaikan. Kerana dia adalah saudara kita, dia adalah agama kita, dia adalah jiran kita. Ada jiran oleh kerana dia bukan saudara. Kita ni berhijrah datang satu tempat. Bukan saudara aku, dia bukan darah daging aku, dia bukan nasab aku. Dia seagama dengan kita. Maka pada jiran tadi, dia ada hak bersaudara seagama. Yang ini jiran ada 2 hak. Pertama, hak kerana agama. Dan yang kedua, hak kerana jiran. Maka jiran kita tadi ada 2 hak yang kita kena bagi. Kerana hak seagama. Yang kedua, hak berjiran.
Ada jiran kita bukan keluarga, bukan agama, tetapi dia berdiri atas apa? Jiran. Tak kisahlah Cina, India. Wajib tak berjiran dengan dia dengan baik? Wajib dalam Islam berjiran dengan baik. Jangan sakiti jiran-jiran kita, tuan-tuan, dalam berbagai bentuk yang perlu kita lihat apakah yang dikata sakiti. Sakiti ni macam-macam. Ada sakit fizikal, ada yang menyakitkan hati. Yang ada duduk sebelah jiran ni makan hati je lah kita, tak? Apa makan hati? Kerja aku apa, dia pun tulis dalam Facebook. Kerja saya tiap-tiap hari ialah sapu daun rambutan ajalah. Rambutan tak ada, tapi daun rambutan. Apa maknanya, Kak? Rupanya pokok jiran rambutan dah masuk rumah sebelah. Jadi kawan ni tulis kat Facebook, nak sindir jiran sebelah. Dia main macam tu. Dia main sekarang ni, dia tak bercakap pula, dia main dalam Facebook. Aku tak tanam rambutan, tapi hari-hari sapu daun rambutan. Macam. Jadi dia pun faham, rupanya berjiran. Rumah tak sesuai, dalam keadaan berjiran mungkin tak sesuai. Rumah taman, tanam pokok rambutan. Macam tak? Jatuhlah dia punya tadi. Contohnya, jangan sakiti jiran kita. Banyak aspek, tuan-tuan. Contoh yang paling simple ialah rumah kita beli elektrik yang hebat-hebat. Mini kompo apa semua, tak? Buka dia punya radiogram tu, dungdang macam mini konsert lah macam. Jiran kita ni dah pukul 11.30 dah ni. Apa perasaan jiran agak-agak? Sebab kadang-kadang banyak kawasan-kawasan perumahan yang disewa oleh pelajar-pelajar IPT. Jiran tetangga jadi marah. Kenapa? Budak-budak IPT ni, budak-budak bujang, seorang yang ni satu bilik ada mini kompo, yang ni ada ni, yang ni kaki main itu, yang ni kaki karaoke, yang ni kaki apa. Akhirnya jiran kata, sejak budak masuk IPT ni, akhirnya banyak IPT dia terpaksa jadi lantik seorang pegawai dalam kalangan pensyarah tu, menjadi penyelaras dengan masyarakat tempatan dalam sebuah komuniti. Kalau tidak, akan berlaku konflik antara student IPT tadi dengan orang kampung atau orang taman. Kerana apa? Dia memberi kesan kejiranan. Kesan kejiranan, dah orang kampung perhati je. Sekejap perempuan masuk, kejap lelaki masuk rumah ni, dah jiran dah jadi macam apa? Dia tak sihat. Yang budak kita pula, yang anak kita tak nasihat. Nat, kau duduk sini baik-baik, kau jangan main motor. Dia main, dah tengah-tengah malam baru servis motor, tuan. Ya tak? Lepas tu nak tengok malam besok, malam ni nak race katakanlah. Dia pun press motor dia, laju kuat-kuat. Jiran pandang tak? Jiran pandang. Hari ini kejiranan kita jadi rosak kerana masing-masing tidak dapat nak mengimbangkan perasaan, cara bagaimana kesederhanaan dalam kita berjiran. Ini yang rosak. Tetapi yang baik, jirannya ialah kita bertolong menolong, hormat menghormati, saling mengenali, sampai satu peringkat. Contoh kalau jiran yang dipercayai apa dia? Kita nak balik ke kampung, Haji, ni kunci rumah saya. Maksudnya sampai dia percaya apa dia? Serahkan kunci. Tapi bukan kita pula, alhamdulillah ada serah kunci ni macam rumah aku lah. Yang kita ni dapat kunci, ialah aku akan perhatikan aja rumah kau. Masuk tidak, tak. Tapi ambil tanggungjawab. Ambil tanggungjawab. Aku akan perhati rumah kau. 3 hari kau nak balik kampung, balik. Nanti pokok aku tolong jiruskan. Jangan pula dapat kunci rumah orang tu dikitai, tu yang rosak tu. Macam rumah sendiri. Pesan pula, abang kalau ni saya pesan kat abang, abang masuklah rumah saya. Kenapa? Bila nak maghrib kan bukakan lampu. Dia pesan. Jadi dia bagi hak kat kita. Dah masuk rumah janganlah lebih sangat. Masuk ke tempat itu je lah. Atau space kat luar buka. Artinya kita menjadi perhati. Yang tak sihat apa dia? Dah sampai 3 hari meninggal. Ni bau macam bau apa ni? Bau kucing ke bau anjing? Macam bangkai kucing ke bangkai anjing? Rupanya jiran dia dah 3 hari keras dalam rumah. Tak kisah kita, tuan-tuan. Hari ni yang rosak sampai jiran meninggal beberapa hari pun dalam rumah tak perasan. Jadi kita tak kisah. Jadi kita dalam konteks hidup ini, Nabi SAW
mengingatkan kepada kita, hormatilah dan jangan sakiti jiran kita. Berikan hak-hak yang wajib kita bagi kepada jiran-jiran kita ini. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, jiran ini ialah 40 rumah yang ada di sekitar kamu. Dalam satu pula mengatakan 40 tadi ialah 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang. Banyak tu 160. Kalau kita ambil 40 sajalah lebih kurang, orang kata kalau ambil 4 angle tadi 10 rumah kita. Agak-agak 10 rumah 4 penjuru ni tadi, kenal tak kita tuan-tuan? Wallahu alam kalau hidup kita berjiran di kampung mungkin kita kenal, tapi kalau taman, wallahu alam. Yang kita kenal gelaran. Akhirnya yang kita kenal nombor kita. Nama sebenar jiran, wallahu alam. Siapa nama jiran aku sebenarnya ni? Kita tak kenal. Tak apalah. Yang penting bagi kita ialah hidup berjiran. Kadang-kadang kita sukar tuan-tuan sebab kadang-kadang ni tak semudah dulu dan sekarang. Dulu kadang-kadang taman dia punya kemesraan lain. Sekarang dah mula. Kita naik kemah 3 nak buat kerja kahwin, jiran pangkal ujung sana telefon. Puan ni tengok, cuba tengok ada orang pasang kemah 4. Tu sebab hari ni permintaan kahwin kat dewan tu tinggi. Kenapa? Jiran dah mula tak sporting. Jiran dah mula tak sporting. Dia tahu nak buat kerja kahwin. Hari ni, hari Khamis dia start tutup rumah dia katakanlah. Letak botol, macam-macam lah tandanya. Letak tong lah, letak baldi lah, letak kayu ke tak? Kadang-kadang agak kurang cantik. Masing-masing nakkan privacy. Itu sebab hari ni banyak maja-maja kenduri kenara. Bila sebut kat orang taman, dia tak, kita buat kat dewan sudahlah, selesai masalah kita. Isyarat, bahasa-bahasa isyarat tu ada. Bahasa-bahasa isyarat. Tapi kalau jiran yang baik, dengar nak kerja kahwin, bang, abang nak buat kerja kahwin bang Okey bang, ini halaman rumah saya untuk parking abang. Yang jiran sebelah rumah kata, yang ini halaman rumah saya untuk masuk awak punya masak-masak. Yang jiran rumah saya, ini untuk abang buat kemah tambahan. Yang ini kata untuk keluarga abang transit. Agak-agak macam tu, macam mana agak-agak jiran dalam taman tu? Alhamdulillah, mudah kita. Artinya sebahagian daripada jiran-jiran kita dah bagi kerja sama. Tapi kalau kita dah dengar buat kerja kahwin aja, hari Senin dia dah susun tin, susun baldi, susun kayu. Tak pernah jiran aku susun ni, tak apa maknanya. Sudah ada makna yang tersirat yang dipanggil bahasa. Bukan bahasa tetapi tindakan yang menggambarkan hati dan perasaan mereka. Jadi sebenarnya itulah realiti kehidupan yang sedang kita lalui hari ini setiap hari. Ada jiran yang kita rasa senang hati kita. Ada jiran yang wa na'uzubillah sakit hati kita. Jadi fikirkanlah bagaimana kita menjadi jiran yang baik kepada jiran kita. Nak ajak orang buat baik, kita kena dahulukan kebaikan tadi. Jangan kita tunggu kalau kita tahu jiran aku ni lama tak boleh jawabnya, kita yang mula menegurnya, kita yang mula menolongnya, kita mula. Kerana masing-masing kadang-kadang ni apa? Masing-masing bermain persepsi. Siapa nak mulakan dulu? Yang seorang kata, dia ni orang tu biarlah dia mula dulu tunjuk. Yang seorang kata, aku orang muda pula, aku nak cari dia. Masing-masing ada persepsi. Kalau saling memulakan, saya yakin kita akan menjadi jiran tetangga yang baik. Balik kepada hadis Nabi, tidak sempurna iman seseorang tadi kalau dia tidak memulia dan menghormati jirannya. Dan inilah realiti kehidupan kita seharian yang perlu kita jaga hak-hak berjiran. Wallahu alam, saya mohon maaf. Semoga kita diberikan limpah rahmat, diberikan keberkatan kehidupan kita ini. Dan dalam tempoh COVID ini kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan kesihatan pada diri kita, keluarga kita, ahli masyarakat kita, ahli jamaah kita dan seluruh umat seluruhnya. Semoga kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman min indik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. أستغفر الله رب البرايا
أستغفر